Ain. Silakan. Baik, terima kasih Atika. Pemantauan di Bazar Ramadan terus dilakukan oleh pihak berkuasa bagi memastikan tiada peniaga yang menaikkan harga barangan sesuka hati. Di Perak misalnya, seramai 253 pegawai dan anggota penguatkuasa telah digerakkan bagi tujuan tersebut menerusi op pantau yang bermula 3 April lalu. Dan untuk perkembangan semasa bersama wartawan Fahmi Muhammad Noor di Bazar Ramadan Taman Perpaduan. Silakan Fahmi. Ya, Ain, sudah tentulah wujud kebimbangan dalam kalangan pengunjung di Bazar Ramadan ini berikutan ada segelintir peniaga yang menaikkan harga jualan di Bazar Ramadan ini, khususnya untuk mengaut keuntungan yang lebih. Bersama dengan saya ketika ini pengarah KPDN SCP Negeri Tuan Saifulizan Kamaruzaman. Assalamualaikum. Selamat petang Tuan. Terima kasih sudi bersama kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Baik Tuan, mungkin boleh kita kongsikan dari segi KPDN SCP Negeri, penugasan anggota sepanjang bulan Ramadan ini di Bazar Ramadan bagaimana Tuan? Okey, terima kasih PRTM. Mulai 3 April 2022, KPDN SCP telah melaksanakan OS Pantau 2022, di mana tumpuan kita pada kali ini adalah pemeriksaan di Bazar Ramadan, pasar-pasar awam, pasar-pasar raya dan premis-premis perniagaan yang terpilih. Sebanyak 175 pegawai penguatkuasa dan juga 78 pegawai pemantau harga telah ditugaskan di seluruh negeri Perak untuk memantau dan membuat pemeriksaan di premis-premis perniagaan bagi memastikan peniaga-peniaga mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan. Setakat ini Tuan, ada laporan yang diterima daripada pihak KPDN SCP? Sehingga hari ini kita tidak menerima apa-apa aduan daripada pihak pengguna di negeri Perak berkaitan dengan harga jualan. Sama ada macam kala hari ini kita berada di Bazar Ramadan Taman Perpaduan, kita lihat peniaga telah secara umumnya telah memaparkan tanda harga pada barangan. Dan secara keseluruhan di negeri Perak kita tiada menerima buat masa ini ada aduan berkaitan dengan harga atau berkaitan harga barangan makanan yang mahal dan juga barang keperluan termasuk bekalan di pasaran. Baik Tuan, mungkin ada nasihat kepada peniaga di Bazar Ramadan dan juga kepada pengunjung juga jika mereka ada laporan yang mahu dibuat, bagaimana Tuan? Okey. Kepada pengguna, kami di KPDN SCP ingin menasihatkan supaya jika ada peniaga yang mengambil kesempatan mengambil keuntungan yang berlebihan, sila kemukakan aduan secara rasmi kepada pihak kami KPDN SCP melalui saluran-saluran aduan yang disediakan, di mana kita akan mengambil tindakan seberapa segera untuk pastikan hak pengguna dipelihara. Dan juga kepada peniaga kami ingin nasihatkan supaya mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan dan juga menjaga etika perniagaan. Baik, terima kasih Tuan. Baik, saya kira setakat itu dulu perkongsian kami dari Bazar Ramadan Taman Perpaduan. Kembali bersama dengan Ain. Silakan. Sempena bulan Ramadan, Majlis Bandaraya Ipoh MBI menyediakan kemudahan surau bergerak yang ditempatkan di Bazar Ramadan bagi memudahkan umat Islam menunaikan solat fardu. Fasiliti bernilai RM100,000 itu dilengkapi dengan pelbagai kemudahan asas, antaranya tempat mengambil wuduk, pendingin hawa dan sistem audio-video yang lengkap dengan waktu azan. Ya, kapasiti sekarang ni kalau berdasarkan kepada endemik yang kita dah boleh sembahyang rapat, jadi boleh muat sekarang satu masa tu seramai lebih kurang dalam 12 ke 13 orang sekali. Jadi itulah yang kita pun dah menyediakan tempat wuduk pun ada. Tempat wuduk tu ada di belakang dan kita adanglah sikitlah kan supaya taklah tinggal timbul masalah bagi wanita-wanita yang nak duduk. Dan kita setakat ini kita gila-gilakanlah yang lelaki-lelaki dan juga yang perempuan. Beliau berkata demikian selepas ditemui RTM di Bazar Ramadan Stadium Ipoh, Perak. Tambah beliau, operasi surau bergerak tersebut akan diperluaskan di lokasi lain seperti pasar malam dan majlis keramaian.
Hasrat 8 sekeluarga di Kampung Parit Haji Taib 3, Baganserai untuk tinggal di kediaman lebih selesa bakal menjadi kenyataan. Mereka menerima bantuan bina rumah oleh Baitul Mal di atas tanah yang diwakafkan oleh Adun Gunung Semanggul, Razman Zakaria. Ahmad Ghani, 55 tahun, ketika ini tinggal di rumah usang dengan ruang yang sempit bersama 7 lagi ahli keluarganya sejak lebih 10 tahun lalu. Dia dan isteri sememangnya amat mengharapkan kediaman lebih luas demi keselesaan anak-anak mereka yang semakin membesar. Tidur selesa, kalau rumah macam ni tak selesa lah tidur kan. Kalau rumah baru selesa tidur, anak ambil angin kalau luar dalam. Macam saya duduk rumah sini, saya kadang-kadang duduk luar je ambil angin, duduk luar je. Dalam pun dah anak ramai dah, susah lah kan. Nak berjalan pun sangkut. Sementara itu, Razman yang juga Exco Kerajaan Negeri ketika melawat keluarga tersebut memaklumkan pembinaan rumah baru berkenaan dijangka siap sebelum penghujung tahun ini. Kos pembinaan dianggarkan bernilai RM76,000. Jadi untuk kes ini dia tidak ada tanah. Kemudian kelulusan daripada pihak Baitul Mal telah pun meluluskan 2 kali. 2 kali luluskan. Tapi bila mari tengok untuk dapat pengesahan, tidak dapat pengesahan atas tanah ini, tuan tanah dia bagi pengesahan borang. Dia tak dapat mengesahkanlah sebab banyak adik-beradik dan sebagainya. Jadi itu kita ambil inisiatif untuk menyelesaikan perkara yang kronik macam ni, kita beli tanah lah. Tanah seluas 1.33 hektar di Kampung Alur Singa itu diwakafkan kepada golongan asnaf, fakir dan miskin sekitar Dun Gunung Semanggul untuk membina rumah. Ia dijangka mampu memuatkan kira-kira 200 buah rumah kediaman. Sekian dahulu sumbangan berita dari Perak untuk berita wilayah hari ini. Kembali semula ke Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam hormat. Silakan. Terima kasih Ain untuk perkembangan.